أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Surat 101 semalam sambung semalam baris ke-15 daripada bawah. Kiraan daripada bawah 15. Dan syarat maknanya dimaafkan pada sekalian najis yang tersebut itu. Yang disebut semalam ni ada beberapa jenis najis yang dimaafkan: darah jerawat, bisul, darah kutu anjing, darah luka, darah nanah, danur, darah yang dicampur dengan tanah, darah kutu kepala, darah tuma, darah nyamuk, darah pijat, tempat berbekam, tempat berpetik, kencing tai lalat, kencing kelawar, tai kelawar, kencing orang sisil bau, darah istihadah, air luka, air kulit melepuh, semua tu dimaafkan. Tapi bukan saja dimaafkan, bersyarat, iaitu dimaafkan pada sekalian najis tersebut itu jika tiada hasil dia dengan perbuatannya sendiri. Sendiri bisa gambar. Mana jangan dia buat sendiri. Kalau dia yang pecahkan, tak dimaafkan. Itu maknanya terpecah sendiri. Kalau dia kopik sendiri, tak boleh, tak dimaafkan. Ataupun dipicit jerawatnya sendiri, tak dimaafkan. Cuma ada satu kaul yang kata jerawat dimaaf kalau kecil sendiri. Itu disebut dalam kitab Mu'tullah, kitab Mata Badlin. Maka jikalau hasil dengan perbuatannya seperti disengaja memicit bisul atau jerawatnya, atau disengaja bunuh tuma atau nyamuk atau barang sebagai pada kain atau badannya, maka tiada dimaafkan daripadanya, melainkan jika ada dia sedikit, atau tak apalah, masih dimaafkan walaupun sedikit. Habis. Dan jikalau dihamparkan, ejaan lama tu hampir eja ni sama, hampir pun eja itu, hampar pun eja itu. Jikalau dihamparkan kain yang kena najis dengan salah satu daripada segala yang disebut itu, dan ia sembahyang di atasnya atau ditanggungnya akan kain itu dengan tiada darurat dan tiada hajat dia padanya, maka ia sembahyang sertanya, maka tiada dimaafkan. Kain yang kena najis atau dihamparkan kain yang tersebut untuk buat sembahyang, atau dia pakai kain itu, samalah, tidak dimaafkan kecuali melainkan jika ada sedikit masih dimaafkanlah, bisul, jerawat, apa semua. Bahkan jika kerana gharat, jaga bahasa Arab ni kadang gharat, kadang arat. Kalau arat mana bentang, kalau gharat mana tujuan. Tukar titik dah hilang makna dah. Kerana gharat akan perhiasan, kerana tujuan perhiasan, maka dimaafkan jikalau banyak sekalipun. Okey. Apa maksud dia? Tadi bab semayang tak dimaafkan lah. Dimaafkan kalau sikit, banyak tak. Tapi dia terkena banyak, tapi kerana nak buat hiasan, bukan untuk semayang, itu diharuskan, dimaafkan walaupun banyak. Sedangkan hukum pakaian, memakai pakaian yang najis sengaja atau memakai mentalwis atau mengotorkan tubuh badan dengan najis, hukumnya haram.
Mana nak tahu orang buat suka nikah taman ni. Ya. Dendanya celik tai dendanya. Tai apa? Tai burung. Hukumnya haram. Celik sikit pun tak boleh haram. Kita bukan sebab apa, sebab kita mengotorkan badan kita, malaikat lari jauh. Malaikat baru kentut berlari lah. Baik. Jadi faham. Jadi sebab tu dekat sini kalau kata tadi ni terkena najis-najis yang dimaafkan sebut tadi ni dimaafkan, kecuali tai lah. Okey. Dan dimaafkan segala yang tersebut itu nisbah pada semayang juga. Pada masalah pakai pakaian tersebut untuk semayang, yang kata sedikit tadi, kena tengah semayang, kena kencing lalat, kena berak lalat misalnya. Tapi kalau tak cicak tak dimaafkan. Itu kena ingat lah. Dia ada pasal-pasal dia. Tengah semayang tak cicak jatuh atas baju, tak boleh. Walaupun sikit, dia kata sikit Ustaz, tak cicak tak boleh. Kering, jangan syarat, jangan tanggung. Terkena tak apa jatuh, dikibah keluar. Tapi kalau dibiar atas badan, hukumnya batal semayang. Jadi macam tengah semayang, jatuh atas tangan, kita kuihkan dia ataupun kita buang, itu harus semayang ni. Tapi kalau dibiar lama, tak boleh, batal juga. Itu pun kalau dalam surau. Dalam masjid tak boleh buang, sebab masjid tak boleh dinajiskan, wajib batalkan semayang. Sebab di masjid tak boleh campak najis dalam masjid, hukumnya haram. Jadi bertemu dua haram, mana jaga? Jaga masjid daripada semayang, sebab semayang boleh buat lain. Masjid sekarang kotor, kena cuci pula. Tiada pada air yang sedikit, air tak ada maaf. Ya, picit jerawat masuk dalam bekas minum. Dia kata tak apa-apa, cedok ketul jerawat dia buang, dia minum, tak boleh, bukan najis. Yang tu tak dimaafkan. Atau darah sedikit terpocik dalam tu, ataupun kita kata nampak sungguh kencing lalat besar, kelawar ke apa, kencing tu tak boleh dah. Dia kata itu baca kitab kata boleh kan. Itu pada pakaian untuk semayang, sebab dia tak nak kita beratkan dalam masa semayang. Masalah makan kita boleh elak, benda tak perlu, kecuali lah ada benda nak makan lah, cerita lain lah. Boleh kena buang. Atau benda yang cair selain pada air, hukumnya sama. Tapi tidak, benda yang cair ni dia tak kira kolah tak kolah. Kena faham dalam segi bab tu kita belajar lah sebenarnya sebelum ni dalam bab air. Air ni air mutlak. Okey, ini contoh air depan kita ni, air mutlak. Sedikit ni kurang 2 kolah. Jatuh apa sesuatu najis dalamnya, sama ada setitik daripada darah, walaupun tidak mengubahkan warna airnya, hukumnya mutan najis. Tak boleh pakai air tu. Okey, sikit. Tapi kalau banyak, sekolah besar, 2 kolah lingkungan air dia 2 kolah, jatuh tak cicak, dianggarkan tidak mengubahkan warna, rasa dan bau air, maka hukumnya suci. Siapa lalu minum, tak lalu jangan. Itu kira lalu dah, tak lalu lah. Tapi hukum fiqahnya suci. Ya, selagi tak berubah rasa, warna dan bau. Ya. Cicak jatuh seekor dalam air, kolah kita ambil wuduk tu, ya, tak mengubahkan warna air, bau air, rasa air, maka hukumnya tetap juga suci. Tapi kalau air sedikit berubah ke tak berubah, hukumnya mutan najis. Itu beza dia. Okey. Berbeza dalam masalah cairan, minyak, gulai, air kopi, jatuh cicak. Kita kata apa cicak? Jatuh najis, tai cicak misalnya, satu kolah lah, satu kawah lah. Jadi orang yang buat halal, hak halal, ya, misalnya kalau orang buat kolah, air benih, dia satu kilang tu, kolah dia kan besar gitu, tangki dia tu, tank dia tu, ya. Jatuh seekor tikus, mampus dalam tu, berbau ke tak berbau ke, berubah ke tak berubah, semua kena buang. Jangan pula keluar fatwa, air ni 2 kolah Ustaz, dia lebih 2 kolah. Yang 2 kolah ni air mutlak yang boleh dikira. Lain pada air mutlak, cairan lain, dia tak kira kolah.
jatuhnya habis. Sebab ada salah seorang daripada asatizah, ustaz kita, dia dalam masa tu keset, zaman keset lah, dia tersilap fatwa. Dia cerita pasal air dokolah kan lah. Dia kata air dokolah, kalau kita tuan-tuan buat gulai buat gulai kari 2 kolah, dia kata. Dia buat contoh pun kari 2 kolah. Mana ada orang buat kari sampai 2 kolah besar kuali ya. Ataupun ni, tak apalah, dia buat contoh. Jatuh najis saja, tikus mati saja. Kalau tak ada bau, rasa, warna, dia kata buang tikus tu, makan gulai. Itu salah. Sebab dia kiaskan dengan air mutlak. Air mutlak dia kira kolah. Sebab apa beza? Air hukumnya menyucikan diri dia sendiri. Dia ada kaedah fiqh itu. Air mutlak dia menyucikan diri sendiri dengan banyak. Kalau sikit tak boleh. Jadi kalau air tadi berbau, ada bau lah, bau bangkai. Tapi oleh kerana kita campur dengan air mutlak yang lain, bercampur sampai lebih 2 kolah, kemudian hilang baunya, hukumnya suci balik. Dia seolah ada kuasa, air mutlak ni dia ada kuasa menyucikan diri dia balik. Tetapi gulai, air kopi, dia tidak ada kuasa menyucikan. Dia suci pada diri sendiri tapi tidak menyucikan. Tu kita pegang kaedah air mutaghayyir, air mustakmal, dia suci tidak menyucikan. Jadi oleh kerana tu, kerana dia berubah, ada warna, ada rasa, ada bau, maka dia kena najis, dia tak boleh mengubahkan balik sifat air itu kepada mutlak atau pada suci. Walaupun kita kata bekas air itu satu tangki itu kita kata 5,000 liter sekalipun, kena buang itulah. Tak membazir dari segi hukum haram, dia tidak kira membazir. Barang haram boleh buang. Boleh je tuan-tuan. Mana nak tahu barang tadi ni barang curi, kita tak tahu. Anak bawa balik, kita nak bagi pada tuan dia, tak tahu siapa dia, kita boleh ambil, haram. Buang apa? Barang haram, bukan milik kita. Itu dia. Macam botek arak lah. Beli, kita berkawan dengan orang ke siapa ke, dia kawan kita ke, masuk Islam, botek arak dia berlambak. Air arak dia, satu botek arak tu wine RM500 misalnya. Kalau dihitung-hitung dekat RM10,000 harga wine nya. Dia masuk Islam, dia kena buang, wajib buang. Tak boleh minum, tak boleh pakai. Kalau tak rugi membazir teman, tak. Benda haram dia kira membazir. Buang pergilah, bakar pergilah. Cuma dalam duit haram, duit riba contoh, duit riba, duit tanpa ada hak tuan dia, maka sebab tu syarak ada hukum dia. Duit kita jumpa jatuh kat tepi jalan apa semua, dia panggil luqtah. Kita boleh kutip duit tu, kita guna manfaat sebab dia halal asal. Jadi kita jangan luqtah. 3 jemaat kita bawa, tak ada tuan nak mengaku, maka kita jadi milik kita, pemilikan pada diri kita, maka baru sah jual belinya. Tapi bila sampai tuan dia tutup balik, kita bagi balik. Okey. Dia sebab apa? Dia tak nak membazir di situ, duit halal. Duit riba haram. Haram bukan sebab ain dia haram, tapi dia sebab perniagaannya itu jadi haram. Duit itu jadi tak haram, tapi bila belanja kan dia jadi haram. Okey. Jadi ada ulama kata bakar buang je. Ada fatwa ulama kata bakar buang sebab benda haram, tak ada faedah. Ada ulama fatwakan ambil manfaat pada am. Hatta tuan-tuan, ni fatwa disebut oleh Sirus Saliki sendiri, boleh beli sejadah. Duit riba tu boleh beli sejadah sebab dia masuk umum. Tapi tak dapat pahala lah. Tak nama wakaf kan, jangan tuan-tuan. Ni saya wakaf ni dah. Wakaf apa? Wakaf duit riba. Duit bunga bank. Itu mengarut kan. Dia boleh sebab dia harta tu dia tak nak membazir. Fatwa ulama mengatakan harus sebab dia duit tu asal tak haram. Perniagaan dia menyebabkan dia haram. Ribawi. Jadi kalau buang, kata duit riba tak ada 10,000 buang. Ya Allah ruginya. Buat apa ni, 3
titi ke, tuan nak buat tandas surau ke boleh, bumbung surau, hatta sejadah ulama kata boleh. Ya. Kalau dia kata tak boleh, haram tak. Sebenarnya bila dipakai pada umum dia jadi halal. Cuma tak dapat pahala. Macam kita beli rumah delong kan. Ha. Dalam rumah tu ada barang-barang. Barang-barang kita dah maklum kalau mana tu tak ambil bertahun-tahun tu kan kita pakai. Ambil kita. Dia tak mau ambil. Kira halal thayyiban. Kereta pun ada. Dia macam ni, kita wawarkan. Ya. Kemudian kita i'tiqadkan kalau aku pakai tuan dia marah. Gitu. Kalau kita pakai tuan dia tak marah, selagi tu halal. Dia dah bagi tahu dia tak nak ambil semua benda tu kalau biar rosak, binasa. Kalau benda tu tak binasa, boleh letak tepi. Tak dibuang lah, hak orang. Yang tu tak dibuang. Kita tak nak pakai misalnya, kita tak tepi lah. Ya, tapi kalau benda tu boleh membuat binasa, rosak, kereta pun kalau tak pakai, enjin dia rosak, ya, maka kita boleh manfaatkan. Selagi mana kita tak sangka, menyangkakan bahawa tuan dia marah, tuan dia tak halalkan. Apa benda pun kalau kita anggap benda tu tuan dia halalkan, fiqah bagi kiri kanan boleh makan. Tasawuf tak bagi. Tasawuf dia tak nak, dia jaga betul. Ya. Macam ada orang mari misalnya dia nasi lemak tu. Ya, dia tak tahu siapa tuan dia, dia tak tahu orang wakaf ke benda ke. Dia ada dua cara. Satu, kalau kat surau nasi lemak tentu wakaf lah. Kan? Dia kata confirm lah. Pada hurufnya, pada kita kata ghalibnya, orang wakaf lah. Okay. Ataupun dia boleh syak. Ini bukan wakaf sebab dia sepupuh je. Mungkin ada orang tertinggal. Kan? Jadi kita boleh andai gitu. Andaian kita begitu boleh keluar hukum daripada andaian. Jadi andaian dia orang tertinggal pasal tengok ada satu beg. Ya. Dia tak buat balik. Kalau aku tak makan dia basi. Kalau aku jadi membazir. Benda tu benda rezeki kan. Tak boleh kita buang walaupun sekumpang. Jadi kalau makan haram, tak makan basi. Kalau aku makan tuan dia marah lah. Takkan dia marah, kita nak bagi jangan membazir. Halal makan dia tu. Jika jumpa tuan dia minta halal, tak jumpa tuan dia akhirat esok halal. Sebab benda tu nak jaga rosak dia. Tapi kalau benda tu benda yang bukan rosak, dia wajib minta kebenaran dari tuan dia, kecuali kalau dia kata tuan dia redha. Itulah. Ada macam kitab lah, panjang cerita ni kalau buat jual beli ni. Kitab, okey. Sekarang ni kita pakai kitab Baqarah. Berapa ramai orang mencetak kitab Baqarah tanpa izin penulis syahadat Fatani. Mati lama dah, wafat. Ya, siapa nak minta izin kat waris dia? Tak boleh. Tak tahu pun. Tapi berapa ramai syarikat yang mencetak tanpa izin. Ya, kalau ikut wajib minta izin sebab dia kalau ikutnya hak penciptaan. Hak cipta terpelihara ni lama lah. Cuma dia tak daftar lah. Okey, maka kita iktikadkan kalau aku cetaknya syahadat marah. Jangan nak sebarkan ilmu dia. Maka ramai yang berpendapat gitu, maka dicetak. Tapi kalau tuan-tuan jumpa buku ada hak cipta terpelihara, ada cop C tu, tuan-tuan jangan protestate. Itu akhirat esok dituntut. Tuan tulis tu. Lepas pasal mereka mengarang kitab untuk dapatkan komisen. Jadi komisen tu hak dia, hak. Tu kalau ikut dalam undang-undang dunia dia panggil hak. Hak dia punya hak ciptaan. Dalam syarak pun dia diterima tu, dia panggil kontrak. Jadi kalau dia ada hak dia punya karyawan dia, karya dia sendiri, orang lain ciplak, hukumnya berdosa. Jadi hati-hati tuan-tuan, kita masyarakat kita suka betul state orang. Jadi kalau tidak ada cop, yang ada cop C, copyright, tuan-tuan jangan cetak, kecuali call balik dekat syarikat saya nak minta ustaz atau ustaz tu sendiri. Saya nak minta lah terus dia jadi dia tak jumpa. Baru boleh. Okey. Kita pergi balik sini. Tetapi dimaafkan jika bersentuh dengan tubuh atau kain yang basah sebab mandi, atau mengambil air semayang, atau titik air minum, atau air cucur kepalanya, dan basah tangan tak kala selesai daripada makan. Kamu juga basuh tu, basah aku basuh.
Dan tiap-tiap suatu yang kesukaran yang menyerahkan daripadanya itu dimaafkan. Ya. Banyak benda lah kita kata, banyak benda kalau kita nak kira asasnya susah lah. Ya, peralatan kita guna, terutamalah wang. Kata-kata dalam rumah kita payah sikit buat contoh. Okey, duit. Duit ni confirm kalau tuan-tuan kita boleh pelihara daripada najis. Kita tak tahu kan, ya. Ada orang dia kena kicap ke, kena pegang najis ke, dia tak basuh betul. Ya, kemudian lepas dia pegang tu, dia pegang duit, suruh kat kita, ni duit wakaf nak bagi sedekah masjid surau dia, kita ambil pulang tabung, pusing-pusing duit tu sampai mana tak basuh pun. Kalau itu nak dikirakan masalah. Itu masalah. Jadi sebab tu syarak bagi keringanan. Benda tak nampak dengan mata kepala, jangan dihukum. Aslu syait tahirun, asal satu suci. Begitu juga kita bermuamalah dengan Cina. Ya, orang Cina memang kita confirm lah, Khalid nak makan babi, tak adalah Cina. Jadi dia pegang, kemudian dia samak tak? Tak samak, tangan dia basah tak? Basah. Jual ikan, tak basah pun dia gaul yang ikan pun semua, kita pun masuk, siapa ada balik samak? Jangan pula ada ustaz kata kena samak ikan. Ya, jenuh hari-hari samak. Syarak tak suruh teruk itu, tak nampak dia pegang. Ya, tak nampak dia pegang dan kita tak tahu apa yang dia pegang, maka hukum halal, suci. Ini masuk pada kaedah ni lah, kitab kata. Dia keseluruhan tu. Benda yang sukar dijaga, dimaafkan. Jangan saja-sajalah benda yang tak sukar yang boleh dielak, tak dielak tak boleh lah. Okay. Dan tiada berat, maka tiada diberat sekalian yang demikian itu mengkeringkan tubuhnya kerana kesukaran. Tak semesti kena baju kita tangan basah apa semua, oi wajib lap dulu lagi kita pegang najis ke apa benda ke, tak payah. Ya, itu antara yang dimaafkan. Jadi kalau kita mengaji fiqh luas sikit, kita senang sikit hidup. Ya, tapi kalau kita hanya tumpu pada kitab Fardhu Ain, dia beza. Fardhu Ain ni nak mengajar asas hukum. Kalau benda macam ni najis, jadi tak boleh. Sebab asas. Tapi kadang-kadang kita bertemu dengan masalah masyaqqah, kesukaran, kepayahan. Banyaklah nanti kitab besar ni tu. Baca kitab besar ni lambat habis. Sebab dia akan huraikan benda berkaitan dengan hidup kita. Ya. Macam mana kucing, ya. Kucing yang mana kita kata, tahulah kucing makan lipeh lah, konyah lipeh lah, konyah cengkerik lah. Itu duduk sekejap kita ada air kita dadah, dia mari minum air tu. Air tu pula air Yasin lah pula. Bukan air biasa-biasa. Nak dadah nak baca Yasin tu, panggil orang 40 orang nak baca tu. Ya, dia mari minum pula air Yasin kita tu. Apa nak hukum? Syarak kata tak apa. Selagi mana tak nampak bangkai tu kat mulut kucing ni. Tapi kalau nampak cengkerik duduk celah gigi kucing ni tak boleh kan? Itu dia. Okey. Dan jikalau keluar darah memancar daripada mata luka orang yang sembahyang dan tiada mengena kulit badannya, tiada batal sembahyangnya, seperti umpama petik ia dalam sembahyang mayangnya. Dalam sembahyang berpetik. Petik tadi kita macam bekam aja, balik bekam lah. Maka memancar darah terpancut dan tiada kena darah itu akan kulitnya atau kena tepinya sedikit, tiada batal sembahyangnya. Okey, dan demikian lagi dimaafkan daripada darah yang ajnabi, yakni yang bukan darah dirinya. Macam kita sebut malam tadi, hukum darah ni ada darah yang dimaafkan pada diri kita banyak walaupun sedikit. Ada darah yang dimaaf sedikit saja. Ini kes berlaku lah. Ada, saya sebutkan sahabat kami yang orang Arab lah, sahabat saya orang Arab. Cerita pasal darah ni, malam ceritakan. Dia tanya saya, tiba-tiba dia tanya, Ustaz, dia cakap Melayu, darah banyak katanya.
Darah kita banyak, darah sendiri banyak, batal tak semayang? Saya kata tak batal. Macam mana batal? Sebab darah sendiri, darah ajnabi baru batal. Kalau banyak, sikit dimaafkan. Ya, dia kata. Dia pun salam katanya. Orang Arab kalau kita setuju dengan dia salam. Ya. Sebab dia kata bila dia terang ke orang-orang tak terima, masyarakat kita terfaham pada fardu ain. Dia ada mungkin ada silap. Dia faham darah ni jangan banyak, sikit bersuara 5 kupang tak apa, kena. Kalau banyak tak boleh, tak dimaafkan. Sebenarnya kena betulkan sikit tu. Darah yang sebut 5 kupang, darah sedikit yang dimaafkan pada pakaian, kena pada pakaian, adalah darah ajnabi, darah orang lain. Tapi kalau darah kita sendiri, lebih pada tapak tangan pun tak apa, itu dimaafkan. Dia kata mana dalil Ustaz? Saya kata mana saya tahu dalil, sejak kitab fiqh. Saya bukan hafal dalil. Dia kata ada dalil. Sayyidina Umar ditikam ketika semayang. Tengah semayang Sayyidina Umar ditikam, meleleh darah. Sayyidina Umar teruskan at-tahiyat. Kalau batal dia, sudah tentu Sayyidina Umar berhenti semayang. Maknanya darah sendiri terkeluar banyak, tidak batal. Tapi darah orang terpercik kat kita tak dimaaf, sebab orang punya salah, bukan darurat diri kita. Darurat orang kita tak tanggung, maka terpercik itu dipanggil nadir, jarang berlaku, maka tak ada maaf pada hukum nadir. Ya, maaf ni benda yang melibatkan diri kita. Okey, jadi darah bukan darah dirinya, terbagi darah ajnabi, darah orang lain yang picit jerawat, picit bisul, percik kat kita pada kainnya dan pada badannya. Jika sedikit yang lain daripada anjing dan babi, yang tu sikit pun tak maaf. Ya, ni orang liberal marah ni, kita tu benci anjing, makhluk Allah juga kata dia. Hukum, masalah hukum. Maka jika bercerai darah dirinya, kemudian maka mengena pula pada badannya, maka dinamakan darah ajnabi. Faham? Yang kata dimaaf pada badan kita banyak, macam contoh kita kata kita ada bisoi kat paha, elok duduk semayang kayak akhir dia pecah, push kata, meleleh darah nanah sekali lah, dimaafkan walaupun banyak meleleh. Teruskan semayang sampai habis. Jangan berhenti semayang. Okey, cerita ni cerita lain. Doktor ambil darah kita satu tiup. Satu tiup tu banyak tu. Kalau campak kat baju tu banyak. Satu tiup. Okey, jatuh tiup tu terpercik darah tu kat kita. Adakah hukum tu darah kita? Tak. Bila dah bercerai dengan badan kita, dia panggil darah asing. Dia tak panggil darah sendiri lah. Maka hukumnya berbalik, darah ajnabi, maknanya sikit dimaafkan, banyak tak dimaafkan. Sebab dia dah asing pada badan kita. Dari ajnabi. Faham tak? Okey. Dimaafkan darah yang kita kata, darah kita yang bercerai tadi sedikit, sama ada daripada darah jerawat dan darah bisul, tak kira dah. Tadi darah jerawat, bisul dimaafkan, dia tak ada dah, pasal dia dah bercerai pada badan. Atau kudil atau barang sebagainya daripada segala darah dan nanah. Cerita ni kitab Qututul Tulab ni asalnya cerita dah masuk bab semayang. Bukan yang terkejut, tajuk kita dalam iklan ceramah adalah bab semayang. Ustaz cerita bab nanah ni dia najis, sebab dia masuk dalam syarat semayang. Dia ulang balik lah bagi terang syarat sah semayang adalah suci badan daripada najis. Dia urai pula yang tu. Tapi bukan cerita najis tu apa dia. Yang tersebut nanah semua tadi dimaafkan jika banyak selama belum bercerai daripada tempatnya. Kalau darah jerawat tu dah diasingkan, terkena balik kat kita, itu tak maaf. Maka manakala bercerai dia kemudian kena tubuhnya maka manakala bercerai ia kemudian kena tubuhnya dimaafkan jika sedikit. Kalau banyak tak dimaafkan, tiada banyaknya. Okey, habis tu. Adapun darah anjing dan darah babi,
ajnabi, jadi darah semua, darah nyamuk, darah apa benda pun terpercik kat kita, dimaafkan sikit. Tetapi dalam masalah anjing dan babi tiada dimaafkan, dan jika sedikit sekalipun. Kenapa yang ini tak dimaafkan? Sebab dia nama dia mukhalafah. Dia berat sikit. Dan diketahui sedikit dan banyak tu macam mana? Macam mana boleh keluar 5 kupang, ada keluar 5 sen pada ghalib uruf adat orang banyak? Yang tu kena tanya orang ramai. Kalau ikut asalnya gitu. Ya, terkena pada baju ada 10 orang. Ji, ni darah ni banyak sikit je ni. Oi. Itu sikit je. 7 orang kata sikit, 3 orang itu banyak macam tu berkelahi semua. Mana majoriti? Majoriti 7. Maka pegang kata sikit. Tapi kalau kata 7 orang kata banyak, 3 orang kata sikit, maka menang kat majoriti. Itu panggil uruf. Jadi ulama dah hukum dah semua, dia kata macam ni. Senang urufnya pada kita pandangan orang ramai. Dia kata besar 5 kupang tu sikit. Atas 5 kupang besar. 5 kupang dulu, 5 kupang sekarang. Kecil benar. Tak ada kira. Tu ikut masa dah pula. Ada kata 5 sen. 5 sen tu nampak kecil sangat, tak ada faedah hukum. Besar 5 sen sikit, besar lebih sikit pada 5 sen tak boleh. Darah kot mana pun, ulama yang ni kan, kalau kata terkena luka kecil pun, dia akan besar dia, tak ada sikit, dia habis lebih 5 sen lebih. Jadi tak boleh nak kata maaf, tak ada maaf, maka dia pegang 5 kupang. Adalah sikit faedah hukum tu, tak jadi hukum. Ya, sikit sangat, maknanya darah dia kena buang. Sedangkan kenapa darah dimaafkan? Lain tidak. Kita berkaitan tubuh badan kita dengan darah. Dan benda ni selalu kerap kali berlaku. Berdarah hidung, berdarah jerawat, kudir. Itu benda penyakit pada tubuh badan kita. Jadi kalau itu dihukum beratkan oleh syarak, sikit pun tak boleh. Terkena darah sikit pun tak boleh. Sedangkan kita nak semayang, nak apa, jadi masyakkah pada kita, susah. Maka syarak bagi ringan kat situ. Siapa yang hukum ni, ya, berdasar pada Quran dan hadis, pengalaman, ya, maka ada kelonggarannya. Sebab tu kalau kita pegang pada Quran saja, ya, tak boleh nak hukum. Jadi berat. Ya. Macam contoh kita kata, ayat kata hurrimat alaikumud dam wa lahmul khinzir. Ya, diharamkan atas kamu dam, darah. Wa lahmul khinzir, dan daging babi. Maka di situ hukumnya haram dua-dua. Maka mazhab Syafi'i berpandangan bila dia haram, dia najis. Dia haram, dia najis. Maka babi tu najis serta haram. Dan dam, darah tadi pun dia najis serta haram. Haram dimakan dan dia najis. Tak boleh makan darah. Jadi darah gula. Ada orang makan darah, Cina yang ajar. Dia bekukan darah tu jadi kentulan macam hati, kemudian digoreng. Kukus Jadi hukumnya haram. Okey, dan najis. Hukumnya najis. Maka yang kata tak najis mana? Hadis. Hadis bagi kelonggaran hukum yang macam mana, taraf mana yang katakan darah tu haram, najis, tahap mana yang kata tak najis. Hatta akan diceritakan dalam kitab kitab yang sama tentang orang berdarah gigi, telan ke tak telan. Boleh dah menjadi umum balwa, tak boleh darah nak udah khok tuih. Ya, lama kering aja dia mampu itu. Ya, maka syarak kata sedikit darah tak apalah, telan dah sekali. Dah tadi nak elak. Ya, kalau dah sampai teruk sangat. Tapi kalau boleh umur sampai dia berhenti darah, umur sampai dia berhenti darah. Tapi dia tak boleh, memang dia dibalakan dengan berdarah busi misalnya, itu dimaafkan. Walaupun asalnya haram, hurrimat alaikumud dam walahmul khinzir. Ini sikit boleh ya? Maksudnya lepas surau ni kita boleh kalau macam kita makan kari yang kari itu tak berdaging layar. Terkena baju, adakah boleh pakai sembahyang atau kita kena basuh dulu kari tu? Okey, dalam masalah kari, dia masalah daging dengan ikan. Daging ni dia ada darah.
dia darah. Dan darah daging itu dimaafkan pada makan, tidak dimaafkan pada pakaian. Itu yang masyhur dalam mazhab. Baik, jadi kita tak payah basuh teruk daging tu. Basuh juruh gitu je lah. Kalau juruh pun, kalau arak kat juruh dah ada betul-betul ni masuk dah gulai dah. Sebab darah tu dimaafkan. Sebab daging kalau dibasuh, dia jadi macam makan kertas kerap, tawar. Manfaat dia ada darah tu. Jadi darah tu dimaafkan sebab dia tak boleh elak lah. Cuma jangan ditadah darah tu, tak boleh. Darah yang ada celah-celah liang-liang daging tu halal. Tapi janganlah tempik ambil darah tu buat apa ni, pencelup apa kan, tak boleh lah. Dia untuk rebus, dia jadi dalam kuah, tak apa. Okey. Tapi pada pakaian tak boleh. Pada pakaian tak boleh. Sebab pakaian dia boleh elakkan daripada darah. Makanan tak boleh. Maka sebab tu ada fuqaha, memang masyhur kalamnya, daripada kalam orang bodoh kita duras, gulai daging kalau mengecik pada pakaian tak dimaafkan. Sebab dia jadi buta najis pada hukum pakaian. Pada hukum makan itu dielak, dimaafkan sebab tak boleh elak. Sebab daging tu akan jadi tawar. Okey. Itu hukumnya. Beza dengan ikan. Kenapa? Ikan dibasuh hingga hilang darah, wajib. Ikan kita tak masuk lagi darah, dia busuk pula. Kalau masuk lagi darah, maka kita buang darah dia. Okey, jadi sebab kita buat gulai, darah tak ada dalam gulai, maka perciklah 3 ekor ikan dalam badan pun tak jadi masalah. Sebab dia ada darah. Dia punca pada darah lah. Dan tiada dimaafkan bangkai barus. Barus ni kita sebut semalam, adik-beradik pijat lah. Tiada dimaafkan bangkai barus dan bangkai nyamuk dan tuma dan semut dan lalat dan yang seumpamanya jika lekat pada badan atau pakaian tak kala sembahyang. Lekat. Faham tak? Ini yang saya ngajar. Ada bunyi belakang lah, tak ada dia bertanya depan saya. Okey, tuan-tuan kena ingat kan, bab najis. Saya ulang balik lah bab najis. Maksudnya tak faham. Semut, binatang yang tidak mengalir darah. Salah satu semut lah. Nyamuk, cicak tu masuk, lipeh masuk. Binatang ni yang disebutkan oleh fuqaha, tidak menajiskan air jika tidak berubah warna, rasa, bau air tu. Tapi tidak bererti kalau dia ada dalam poket, boleh. Semut ni contoh dia jatuh dalam air ni lah. Kita kutip je semut tu, buang. Air tu masih suci. Sebab apa? Sebab binatang jenis tu susah nak pelihara pada makanan. Binatang dia suka makanan lah. Lalat pun suka, semut pun suka. Dia terbang masuk. Okey. Poket kita bukan tempat semut. Jadi bila tuan-tuan sembahyang, ada cekelat heks. Orang dulu simpan cekelat heks dalam poket, gantung baju. Dia tak ambil balik cekelat heks tu. Semut mari buat sarang. Dia tebuknya cekelat tu makan. Habis sembahyang tepuk-tepuk apa basah ni kata dia. Buka tengok. Allah, cekelat heks kata. 3 ekor semut mati tu. Macam mana sembahyang? Sembahyang tak sah. Sebab semut tu tidak dimaafkan pada pakaian. Kena ada tu. Dia ada fasa, ada blok dia. Belah faham macam ni. Kalau dia dalam pakaian tak dimaafkan, pada air dimaafkan. Darah tadi pada pakaian dimaafkan, pada air tak dimaafkan. Dia beza situ. Jadi bila saya ajar itu, kami dulu belajar, kata demo belakang-belakang saya lah. Kami belajar dulu kata semut dimaafkan je. Dia dah faham itu, semua tempat maaf dah. Dia maaf pada air je. Tu pun jangan buh sendiri. Pakat buh sendiri tambah dalam tu tak boleh. Semut tu mati dalam tu. Tapi kalau pada pakaian tak dimaafkan semua. Jaga-jaga. Ini kitabnya. Bukan cakap sendiri. Tidak dimaafkan pada pakaian badan. Jadi hati-hati. Okey. Dan harus membunuh dalam sembahyang umpama tuma. Boleh. Orang tu kerja membunuh ni.
Bukan bunuh semua. Tapi jangan bagi melekat pada badan. Tampar nyamuk sedap. Lepas tu jangan tampar nyamuk tengah sembahyang. Tengah sembahyang nampak nyamuk geram, pak, melekat kat sini dekat badan dia. Batal lah sembahyang sebab apa? Najis. Dia jadi bangkai. Lepas tu bagi dia hisap darah dia apa. Tolak bagi dia terbang. Atau dia kata membunuh dalam sembahyang umpama tumor, jika tiada lekat bangkainya pada umpama kulit, kukunya. Tapi kalau melekat pada kuku, dia detik gitu kan, lekat pada kuku atau pada jari, tapak tangan, jelas apa yang saya sebut tadi. Bahkan jika ada umpama bangkai itu dalam jahit kain, tiada dapat mengeluarkan sia sayuga dimaafkan daripadanya. Demikian lagi kata Syekh Ibn Hajar pada Minhajul Qawi. Ya, ditampar nyamuk, melekat kat jari yang ditampar. Di sini tak melekat. Ya, melekat di sini tak boleh. Sebab dia melekat situ tak boleh. Okey, habis. Jahit-jahit baju, terlekat semut sekor setelah jahit tu. Cabut baru keluar tak boleh. Cabut baru keluar tak boleh. Ya, bakor buang kata dia. Tak payah, terus dia pakai. Dimaafkanlah sebab itu darurat. Masalah, jikalau sembahyang seorang serta bangkai yang tersebut pada tubuhnya atau kainnya dengan lupanya atau tiada ketahuinya, kemudian ketahui, maka wajib mengulangi akan sembahyang yang saya kata tadi. Ya, semut ada dalam bukit sembahyang. Habis sembahyang baru jumpa semut dalam bukit. Ulang balik. Tak dimaafkan. Sebab benda tu nadir berlaku, jarang berlaku. Tak dimaafkan. Dan jika mati dahulu daripada ketahuinya, maka dengan kurnia Allah Ta'ala, tiada siksanya kerana diangkat mengambil berlupa dan tersalah. Dia mayang, habis mayang, balik rumah, mati. Habis jubah dia pakai tu gantung lah kat tempat tu. Contoh ni bukan betul ni. Tak ingat betul pula. Jadi habis dah bumi apa semua dah, bini dia menangis tengok jubah. Ambil jubah nak sayang jubah lah. Ingat lelaki kan, tengok ada semut mati dalam tu. Macam mana nak keluar hukum? Allah, lelaki aku semayang tadi, dia kata ada bangkai dalam bukit. Macam mana cerita? Ada mufti dia kawasan ni. Pergi tanya mufti lah. Mana kotor balik ke semayang dia, macam mana? Tak, kok kitab kata tak payah. Itu dimaafkan. Kalau dia sebelum mati tadi ni dia nampak ada benda tu, maka yang tu wajib diulang semayang. Masa hidup lah, masa mati nak ulang macam mana? Itu kena mengaji tu tuan-tuan. Faedah mengaji bukan sekadar beramal, kita tahu hukum. Ada ketika jatuh wajib, ada ketika kena qada, ada ketika kena ulang. Kita nak tahu tu lah. Bukan membantai buat ni. Orang membantai buat memang sedap. Masalah, jika kita lihat najis pada kain orang yang berkedak semayang, ini masalah ni. Dan tawaf yang tiada dimaafkan najis tu, maka apa hukumnya? Wajib dia memberitahukan dia. Nampak kawan kita nak masuk ada titik cicak kat kaki dia, cepat-cepat beritahu, tuan ada titik cicak pada kaki, tuan ada najis kat sini, ya. Atau habis sembahyang, masa sembahyang nak sebut macam mana? Woi, titik cicak, sebut subhanallah ustaz, sebut 100 subhanallah, dia tak faham apa benda. Jadi habis sembahyang beritahu ada titik cicak, pergi basuh, bayang lain. Kalau dia tak mau, lantarkan dia. Tapi wajib beritahu. Wajib aini kalau seorang yang nampak, wajib kifayah jika ramai orang. Belakang tu ada 3-4 orang kita tengok tak cicak tu, dia mau buat nehennya. Itu wajib kifayah. Ya, semua tu tak bagi tahu orang tu, semua berdosa. Kalau seorang bagi tahu, habis semua. Habis. Syarat yang ketujuh, habis dapat najis. Syarat ketujuh, syarat sah sembahyang. Apa syarat sah lagi?
menutup aurat. Wajib menutup aurat. Aurat dalam sembahyang cerita lain, aurat dalam bermuamalah hukumnya lain. Tapi kita banyak samakan. Jadi bab aurat ni tuan, ada qaul mutamad, ada qaul dhaif, ada qaul qil, masing-masing dengan ijtihad masing-masing lah. Sebab tu orang dulu-dulu tu guru bini tak pakai tudung, selendang, nampak remoy. Sebab dia ada qaul dia banyak. Ya. Dan Islam zaman dulu dia tidak melihat pada pakaian. Kita dalam keadaan lepas dijajah apa semua, bukan senang nak ubah benda tu. Ya, sekarang ni dia tapi pakai tudung perangai macam setan nampak. Menutup aurat pada orang yang kuasa atasnya. Kenapa kata gitu? Selagi mana boleh mencari alat untuk tutup aurat, wajib tutup aurat. Untuk sembahyang, ya, wajib aurat, tutup aurat dalam sembahyang. Hatta kalau tak ada langsung dah benda yang boleh tutup aurat, kain tak ada, kotek tak ada, plastik tak ada, yang ada selut, wajib sapu selut, tutup juga aurat. Ada tutup ustaz pistol nampak juga tadi. Ya, biarkan pistol. Janji tutup aurat. Maka tiada sah sembahyang dengan tiada menutup aurat serta kuasa atasnya, sedangkan dia mampu